Sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita terus masuk kepada ini satu tambih. Tak kala kita ketahui daripada segala jalan yang menjadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin. Kita dah baca dulu tentang golongan-golongan yang ditolak amalannya. Sekarang kita masuk kebinasaan atas segala orang yang berkahwin. Seperti yang tersebut dahulu, maka sayugianya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihan berkahwin. Maka faedah berkahwin itu ada 5. Faedah berkahwin ada 5. Yang pertama, dapat anak. Itu faedah tujuan kahwin, untuk mendapatkan anak zuriat. Tambah dalam negara kita ni tuan-tuan, negara yang memerintah sesebuah negara kerana populasi kaum. Kerana populasi kaum. Kalau kaum di situ banyak, maka kaum itulah yang menjadi calon. Bayangkan tuan-tuan, kalau bangsa Islam, umat Islam tak ramai, siapa pula yang akan memerintah kita? Ini kena jaga. Bila kita sebut tentang demokrasi, tambah di Malaysia ni pula, demokrasi berdasarkan kepada kaum. Kalau kawasan itu majoriti satu kaum, maka dialah yang akan pegang kerusinya. Jadilah wakilnya, sama ada ahli parlimen ataupun ahli dewan undangan. Kalaulah orang Islam berkurang, nikah tak nak anak ataupun tak mau menikah, maknanya pengundi-pengundi makin kurang. Sebab tu kita kena buat kempen membanyakkan anak. Baru ni ada sahabat saya, satu ustaz, anak dia 22 orang. Makna daripada dia saja 22 pengundi itu. 22 orang. Bila kita tanya dekat dia, berapa isterinya? Itu soalan saya. Jangan ditanya berapa isteri saya. 22 anak dia. Dia cerita anak aja, isteri dia mabak berapa. Banyaknya tuan-tuan. Itu kena ambil minibus, tak pun coaster tuan-tuan. Nak berjalan pergi mana-mana ni. Tak apa, supaya pengundi banyak. Habis tu Ustaz, kalau anak ramai nak makan apa? InsyaAllah Tuhan bagi rezeki. Kena buat dah tuan-tuan. Orang Melayu jangan duk sikit anak. Orang Islam jangan duk sikit anak. Sikit anak, sikit keturunan, maknanya sikit pengundi. Bila sedikit pengundi, bangsa lain pula duk beranak banyak, mereka pula jadi wakil rakyat kita. Lama-lama siapa memerintah dan siapa diperintah. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, kita kena fikir daripada sudut politik. Kawasan-kawasan orang Melayu, ahli parlimen Melayu ataupun kuasaan parlimen Melayu mempunyai kadar pengundi yang sangat besar. Satu parlimen pengundiannya sampai 70,000 orang, 50,000 orang Melayu saja. Rugi itu tuan-tuan. Pada hadis itu semuanya Melayu. Sepatutnya yang mana ramai-ramai Melayu ni pindahkan ke kawasan yang Melayu sikit, supaya Melayu jadi majoriti di situ. 70,000 satu parlimen, seorang je ahli parlimen. Tapi ada ahli parlimen yang hanya mewakili 20,000 orang pengundi. Sepatutnya yang 70,000 pengundi bersamaan 3 ahli parlimen. Sebab ada ahli parlimen yang wakil dia, yang negeri dia, yang kawasan dia hanya 20,000 je pengundi. Rugi tuan-tuan. Kena cek balik benda ni. Tuan-tuan yang terlibat dalam bidang politik, kena kaji balik benda ni. Ada don tu saja 25,000 pengundi Melayu. Tetapi ada don yang bukan Melayu, pengundinya 6,000 orang saja untuk satu don. Tetapi 6,000 orang dia dapat satu kerusi. Melayu 25,000 orang hanya satu kerusi. Sedangkan kalau 25,000 orang dibahagi dengan 6,000, maknanya dia dapat 3 don tuan-tuan untuk satu kawasan. Melayu ramai, tetapi sikit wakilnya. Sebab kawasan Melayu terlalu besar,
kawasan yang bukan Melayu sikit tapi dapat satu kerusi. Kawasan Melayu berpuluh ribu satu kerusi. Kalau kira-kira nisbahnya tuan-tuan, kawasan Melayu yang berpuluh-puluh ribu orang itu sepatutnya dipecahkan lagi kepada banyak don dan banyak parlimen supaya kuasa Melayu banyak bercakap. Tapi sayang kita tak nampak benda ini. Kita bagi pada bangsa lain walaupun kawasan dia sikit saja pengundi, tapi bagi paksa majoriti dapat, maka dia bersuara malah-malahan kadang-kadang berkuasa hanya kerana dia bawa kursi itu, sedangkan pengundi dia sangat sedikit nak dibandingkan dengan nisbah orang Melayu. Ini kena tengok belah-belah Kelantan, belah Kedah, ya, belah Perak, kawasan majoriti banyak Melayu, tapi sayang wakilnya tetap seorang. Berbeza dengan bangsa-bangsa yang bukan Melayu yang duduk di kawasan DUN atau parlimen, pengundinya tak ramai tetapi dapat tetap satu kerusi dan sebagainya. Benda ni kena kaji balik. Kalau betul macam itu, tak demokrasi nama dia, tak adil. Yang sedikit dapat satu kerusi, yang banyak pun satu kerusi, sedangkan yang banyak itu bersamaan satu kerusi yang sedikit. Jadi tuan-tuan, kalau nak jamin survival orang Islam, survival orang Melayu supaya terus berkuasa, pastikan benda ni dikaji balik. Dan yang kedua yang saya sebutkan awal-awal tadi, pastikan orang Melayu beranak ramai. Masalah ustaz, isteri saya dah 50, ustaz nak beranak apa? Menikah lain. Tu yang makji marah belakang tu. Kahwin ramai-ramai dapatlah tuan-tuan. Satu isteri 8 kali 4. Tuan-tuan, kuatlah mengundi kita tu. Itulah hikmah dia. Tapi orang tak nampak di sebalik nikah 2, 3, 4. Kalaulah orang faham Islam, sebab tu rupanya ya Islam ni membenarkan menikah lebih daripada seorang. Sekarang baru kita nampak perlunya ramai orang, perlunya ramai orang Islam. Dan nak dapat ramainya orang, salah satu caranya ialah nikah ramai. Dapatlah anak ramai. Bila anak orang Islam ramai, maka umat Islam akan dominan di satu tempat. Bila dia dominan di satu tempat, dia mengekalkan status kuasanya itu. Tapi selagi mana kita tak nampak benda ini dan kita tidak mengaitkan itu adalah politik dan itu adalah Islam, kita tak gabungkan sekali, kita anggap politik tak boleh campur dengan Islam, akhirnya tuan-tuan, kita berada dalam keadaan berbahaya. Mereka membuat pengubahan, penambahan, pengalihan pengundi untuk menseimbangkan daripada 10% naik 30%. Dulu pengundi mereka hanya 5%, sekarang dah naik 20%, sekarang dah naik 30%. Orang Melayu tetap tahap itu. Ini yang kita ambil daripada faedah berkahwin. Tetapi bila kita sebut nikah 2, 3, orang mula marah. Sedangkan itu juga satu bentuk perjuangan. Jadi tuan-tuan yang duduk bawah dengan orang yang menikah 2, 3, 4, mereka adalah penyumbang kepada pengundi-pengundi baru. Baik. Macam tak setuju je makcik. Ustaz ni merapu ke apa? Tak ada merapu. Saya cerita ni supaya orang kita teruskan berkuasa. Baik, kemudian dapat anak, iaitu kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Kerana maksud berkahwin itu ialah menghasilkan anak, supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Tuan-tuan cuba tengok kitab-kitab lama ni, dia bubuh jenis manusia. Jenis manusia ni Cik Luqman, orang putih panggil apa? Spesies ke? Hentam saja. Kalau jenis haiwan, teori Darwin, dia kata manusia ini melalui proses evolusi, melalui proses berjalan merangkak, berjalan menunduk, jalan rukuk, tegak sikit, tegak sikit, tegak sikit, sampai tegak berjalan. Itu teori Darwin, evolution. Selepas itu orang mengkaji betul tak betul teori Darwin ini. Bila mereka kaji, confirm salah. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, manusia ni berasal daripada tanah. Daripada tanah. Dan tanah itu melalui proses yang sangat detail, yang dipanggil sebagai proses pensejatan dalam bahasa kita. Sulalatim dalam bahasa Arab, sulalatim mimma immahin, iaitu proses dia diambil tanah, makanan dan sebagainya dicampur,
menjadi satu benda yang sangat hebat, sulala, satu tapisan yang sangat teliti. Baik, kenapa disebut jenis manusia? Sebab di dalam organ, di dalam haiwan, di dalam manusia dan sebagainya, dia mempunyai satu sifat kejenisan ataupun sifat kepusakaan. Dia takkan berubah. Dalam bahasa tuan-tuan disebut sebagai inheritance, iaitu kepusakaan. Kalau dia tu kucing, dia akan tetap jadi kucing sampai mati. Kalau dia rimau, dia tetap akan menjadi harimau, dia tak akan bertukar jadi singa. Kalau dia manusia, sampai kiamat dia akan mempusakai manusia. Tuan-tuan jangan takutlah. Apa anak yang kamu kandung tu Fi'ah, dah scan ke belum? Entahlah bang. Anak rimau ke kucing tak tahu lagi lah. Tak payah takut, confirm manusia. Dia takkan jadi benda lain. Tuan-tuan tengok beruk seekor mengandung. Tuan-tuan kata beruk tu mengandung pregnant, kesian beruk tu. Anak apalah yang dia kandung? Orang ke apa? Memang beruk tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah takut. Sebab kita mempunyai kepusakaan. Sebab itu kalau anak kita mati aksiden ke, hancur terbakar ke, mesti kita boleh detect dia. Dia ni anak siapa? Daging dia boleh beritahu, tulang dia boleh beritahu, darah dia boleh beritahu, gusi dia boleh beritahu, gigi dia boleh beritahu, darah dia boleh beritahu, semua benda boleh beritahu. Rambut dia boleh beritahu, kuku dia boleh beritahu. Ini dipanggil sebagai sistem kepusakaan. Dipanggil sebagai jenis manusia. Maka jenis manusia ini, tujuan dia menikah ialah untuk dapat anak, supaya dunia ini tidak menjadi sunyi. Dan yang demikian itu muafakat dengan yang diredai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Siapa yang menikah kerana nak anak, Allah reda pada dia. Sebab itu jangan duk rancang-rancang anak. Jangan duk rancang. Lepas kahwin 3 tahun pah ya. Lepas 3 tahun baru kita fikirkan anak. Sekarang kita enjoy dulu ya. Selepas 4 tahun baru sibuk nak buat anak. Allah tak bagi dah. Bila Allah tak bagi baru sibuk minta. Terjun kolam sana, mandi tasik sini, minum air sana, jumpa bomo sini, pergi pakar sakit puan, pergi pakar sakit tuan, cari tongkat sana, cari buluh sini. Segala kopi dia telan, kopi janda, kopi larat, semua dia telan. Dulu masa mula-mula kahwin hang tak mau, sekarang ni sibuk. Sebab tu tuan-tuan, kalau Allah bagi, ambil. Cek mengandung, alhamdulillah. Buat sujud syukur, alhamdulillah. Mak mertua kalau menantu telefon, mak jadi pula mak, alhamdulillah. Jangan mak marah, kamu itu lah tak ada beringat. Aku dah tak lalu bela kamu ni, salin tiap-tiap tahun. Sabar, Allah bagi rezeki. Baik, dan setengah daripada faedah dapat anak ialah, apa faedah dapat anak? Tujuan menikah dapat anak. Apa pula faedah dapat anak? Faedahnya tuan-tuan macam yang tuan-tuan buat sekarang. Tuan-tuan ni mesti ada mak, mesti ada ayah. Ada yang dah meninggal, ada yang belum meninggal. Tak tahu siapa meninggal dulu. Yang saya nak beritahu pada tuan-tuan, yang kita datang ramai-ramai malam ni, semuanya mendoakan kepada arwah mak bapak yang sudah kembali ke rahmatullah. Sekarang ni mak kita rehat dalam kubur sebab kita mengaji. Tuan-tuan mengaji daripada pukul 7.30 tadi sampai sekarang 8.50 ni, rehat mak bapak dalam kubur. Diluaskan seluas-luasnya kubur itu. Seronok je tuan-tuan. Kena 5 anak dia pergi kuliah maghrib serentak sekarang ni. Besok kuliah subuh, besok kuliah duha. Belum masuk lagi yang dia semayang, belum masuk lagi yang dia baca Quran, belum masuk lagi yang dia buat tahlil, belum masuk lagi yang anak tu buat wakaf. Semua itu dipanggil sebagai amalan soleh. Semuanya itu dapat kepada arwah yang sudah meninggal sekarang, khususnya mak bapak kita di dalam kubur. Itulah faedah dapat anak. Banyak orang kata dapat anak ramai ni susah, anak ramai ni payah, tidur malam tak cukup. Kalau nak dikira pampers ni ustaz, sampai sekarang ni boleh buat rumah dah ustaz. Punya kedekut dengan anak dia. Tapi dia tak tahu yang anak dia kalau dia didik elok-elok,
anak itu pos pahala lebih mahal daripada buat belanja pampers tu lagi. Tapi pak saya tak mau. Nak jaga perut supaya tak gelebeh, 2 cukup. Nak jaga poket supaya tak rabak, 2 cukup. Nak jaga pendidikan anak supaya dapat pendidikan yang sempurna, 2 cukup. Berapa banyak orang yang faham macam itu? Anak ramai-ramai ni payah ustaz, kita tak sempat nak bagi tumpuan kan tentang pelajaran dia orang kan. Itu yang kita fikir 2 pun cukup lah, sepasang lelaki perempuan kan, dapat kita tumpukan pendidikan kan, kata iyalah. Tumpu tuan-tuan, berapa banyak je menyesal bila tua-tua. Menyesal tuan-tuan. Ada satu datin datang jumpa saya, bekas ahli parlimen, mengadu pada saya tentang masalah anak-anak yang tidak memperdulikan dia, tak ambil kisah pada dia. Ada orang yang datang jumpa pada saya, duduk dengan anak, yang duduk dengan anak, bila dia sakit demam, anak tak jenguk dia, padahal mereka duduk serumah 2 orang. Duduk serumah 2 orang, anak perempuan yang dah berumur 50-an, mak dia umur dah 70-an. Mak sakit, anak tak jenguk, nak pegang kepala pun tidak, nak sapu ubat pun tidak, nak buat bubur pun tidak, langsung tak jenguk. Datang mengadu pada saya, kecewa dengan perangai anak. Saya dah bagi kemewahan pada dia, saya dah tukar nama pada dia, saya dah bagi macam-macam pada dia ustaz. Rumah atas nama dia, tanah atas nama dia. Inikah balasan dia pada saya ustaz? Saya kata pada dia, Hajah, dengan sebab Hajah bagi sekarang, sebab itulah dia balas macam itu. Cubalah jangan bagi tukar nama sekarang, insya-Allah dia bela kita. Berapa banyak anak-anak yang dah tukar nama rumah, tukar nama tanah, sekarang tak nak bela mak bapak dia, sebab dah tukar pada dia. Tapi kalau belum ditukar, dia jaga juga, kok dapat tanah. Dia tuan-tuan janganlah tukar nama siap-siap. Konon-kononnya tak nak bagi anak-anak bergaduh, tak nak bagi anak-anak nanti bertengkar lepas mati. Saya bagi siap-siap ustaz. Dengan sebab tuan-tuan bagi siap-siap, dia tak peduli tuan-tuan. Dia jaga-jaga. Jadi anak yang saya sebut tadi umurnya 52 tahun, mak dia 70 lebih dah, mengadu tak dia bela. Saya tanya anak tu kahwin ke belum? Tak pernah kahwin ustaz. Saya kecil hati ustaz. Jadi siapa yang nak, bagilah nama ya tuan-tuan. Umur 52. Ya, mudah-mudahan dia boleh bela tuan-tuan. Baik, kemudian dan setengah daripadanya ialah mengekalkan berdoa bagi ibu bapaknya selepas daripada mati ibu bapaknya, iaitu dibilangkan dia, apa dia doa itu? Dibilangkan dia daripada amalnya yang soleh. Apa dia amal soleh? Tak kira lah. Apa dia amalan soleh? Tak kira lah apa amalan soleh. Janji yang Allah suruh buat, janji yang sunat buat, soleh lah tu. Yang fardu ke, yang sunat ke, itu soleh buat. Pergi mengaji, baca Quran, berzikir, bersedekah, berwakaf, pergi umrah, pergi haji, itu semuanya amalan soleh. Mak bapak dalam kubur rasa sekarang ni, rasa tuan-tuan. Habis tu ustaz, macam saya ustaz tak ada anak, siapa nak doakan pada saya ustaz? Siapa nak doa? Kalau dah tak ada anak, sendirilah berdoa. Macam mana sendiri nak berdoa ustaz? Dah mati ustaz. Sebelum mati, buatlah wakaf. Udah tahu tak ada anak, udah tahu tak ada waris, harta bertimbun, buat apa simpan? Buatlah doa siap-siap sekarang ni. Rumah ni saya wakafkan untuk anak-anak yatim. Saya wakaf. Duit saya dalam bank ni ada 400,000. Kalau saya mati ni, saya bagi kat masjid, wakaf buat masjid baru. Itulah dia yang dikatakan berdoa sekarang. Berdoa dengan harta yang kita ada. Ini kedekut juga. Anak tak ada, siapa tak ada, tak hidup masin juga. Bila mati besok, adik abang dia ambil. Bila dia mati besok, silat-silat Baitul Mal pegang. Baik, kita bagi siap-siap, tuliskan wasiat dan sebagainya. Bila kita mati tuan-tuan senang. Benda-benda itulah yang memanjangkan amalan pahala kita di dalam kubur. Baik, jadi kalau yang mana tak ada anak, gunakan harta untuk mencari pahala dalam kubur. Ustaz, ya, saya anak pun tak ada, reta pun tak ada ustaz, macam mana saya nak buat pahala ustaz? Sudah, hafallah Quran,
Baru ni di Johor orang hantar mesej pada saya, dah 30 tahun dikebumikan, bila dibongkar kuburnya tak reput lagi. Apa amalannya Ustaz? Amalan soleh lah tu. Nak harap harta tak ada, nak harap anak tak ada. Gunakan amalan sendiri. Gunakan amalan. Tak reput mayat tuan-tuan. Tah dia hafal Quran ke, tah dia berdamping dengan Quran ke, tah dia mengajar Quran ke, kita tak tahu. Sampai mayatnya tak reput. Allah pelihara. Subhanallah. Jadi tidak ada masalah. Tuan-tuan yang ada anak, didik anak elok-elok supaya dia penyumbang pahala dalam kubur. Tuan-tuan yang tak ada anak, ada harta, gunakan harta supaya harta memberikan online pahala kita dalam kubur. Kalau kita anak tak ada pahala, ibadat apa, harta pun tak ada, ibadat kita, amalan kita, allazina amanu wa amilus solihat, amalan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu." Apabila mati seseorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Mati saja anak Adam, dengan dunia tidak ada kaitan. Jangan tuan-tuan kata bila mati anak Adam dia balik rumah malam Jumaat. Sudah tak ada tuan-tuan. Jangan duk faham malam Jumaat dia balik dengar kita baca Yasin. Tak ada dia balik, dia pun sibuk di dalam kubur. Kalaulah balik tuan-tuan, ramai rumah kita. Opah balik, Tok Wan balik, mana nak duduk, ramai benar. Jadi demo ni pun ada, kubur demo masing-masing lah. Demo udah di alam kubur, tak boleh campur dengan kita alam dunia. Atau Ustaz, itu yang kata balik makan nasi di dapur tu Ustaz, itu bukan dia, itu hantu raya. Itu membela hantu raya. Jin, setan, itu bukannya dia balik. Dia tak ada kena-mengena dah tuan-tuan. Yang mana dah mati suami habis haidah, nak menikah, nikahlah. Dah habis haidah, nikahlah. Jangan duk kata saya setia pada arwah suami. Dia tak ada makna dah tuan-tuan. Jangan duk kata dalam kubur nikah juga bini aku sampai hati dia. Tak ada dah tuan-tuan. Yang mana isteri nanti nikahlah. Saya tak tunggu isteri saya mati Ustaz, sekarang boleh pulang. Lantak dah tuan-tuan. Janji halal. Buatlah. Setengah orang sampai nak nikah lain pun tak nak. Setia. Buat apa setia lagi, sudah mati. Baik. Yang pertama kata dia, bila dah mati, putus kita dengan dunia. Tak ada kaitan dah dengan dunia. Habis. Sedekah yang diwakafkan. Yang pertama, sedekah yang diwakafkan tak putus. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan, kitab Muhimmah ni mahal. Harganya RM2.5. Mahal tak? Murah lah, RM2.5. Kalau lah tuan-tuan pergi kedai kitab, tuan-tuan beli 100 buah. Malam ni ada pada setiap orang. Habis baca, tinggal balik, bulan depan sambung. Tuan-tuan dapat pahala berkekalan dengan sebab ilmu yang orang belajar. Walaupun tuan-tuan tak jadi ustaz, tak jadi ustazah, tapi tuan-tuan membekalkan kitab, jadilah. Bukannya mahal, RM2.5 ada. Kali dengan 100 baru RM250. Tak mahal. Tak di sini. Dan yang mana pegang kitab, jangan orang balik pula. Hak surau, wakaf masjid, tinggal di situ. Bulan depan dapat pahala. Ni kitab Muhimmah kita ni dibaca seluruh Malaysia. Bukan kata di Kementerian. CD kita ni sampai ke Switzerland. Ada orang pada Switzerland telefon saya, ni nombor apa ni? Saya pun ni pening. Semalam daripada Jepun, satu perempuan, laki-laki daripada Jepun, 2 orang. Dia dengar CD kita tu di Jepun, nak sebut apa tu, Kyoto ke apa nama tempat dia. Saya nak sebut pun tak erti. Jadi tuan-tuan bayangkan, sudah sampai seluruh dunia dah bacaan kitab kita ni, orang duk dengar. Kalau tuan-tuan sumbangkan sikit je, daripada tuan-tuan duk tukar RM10 baru tu, ya, sebelum masuk perjanjian Aftar ni,
Baik tukar siap-siap. Baik tuan-tuan bagi sikit. Tak, sini. Ni Baharul Mazi ni, pi photostat. Nak beli yang ni mahal. Pi photostat hak Jawi. Yang ni ada hak cipta, tak boleh photostat sama depa pula. Hak kitab Jawi ni dia tak ada. Hak cipta, hak nak cetak lah. Fi sabilillah punya. Baru RM7 untuk satu jilid photostat. Bagi seorang satu. Bila mai kuliah bawa ni. Jangan ustaz je bawa, kita tak bawa apa. Itu pun pahala yang berkekalan sampai hari kiamat dalam kubur. Yang ketiga kata Nabi, anak yang soleh yang meminta doa baginya. Macam mana kita nak tahu insya-Allah anak kita akan doa pada kita? Jawapannya, adakah kita berdoa kepada arwah bapa kita sekarang? Kalau kebiasaan kita doa pada arwah bapa kita sekarang, insya-Allah anak kita pula nanti mendoakan kita bila kita jadi arwah. Kalau kita tak pernah doa untuk arwah bapa kita, rasa-rasanya sukarlah untuk anak kita doa pada kita. Sekarang ni pun jarang pergi kubur bapa, tunggu raya setahun sekali. Macam mana anak kita nak ziarah kita? Batu nisan tok dia pun anak cucu kita tak tahu. Macam mana dia nak tahu kubur kita nanti? Jadi tuan-tuan, kita boleh nilai 3 benda ni sekarang. Berapa banyak ada wakaf yang kita buat? Berapa banyak ada ilmu yang kita manfaatkan? Dan yang ketiga, adakah anak-anak kita mampu mendoakan dengan ibadah kepada kita? Maka berbanyaklah oleh kamu, wahai segala manusia, daripada memberi sedekah dan berbuat wakaf. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Siapa yang kedekut, dia rugi di hari kiamat. Yang kedua, tuntutlah belajar. Jangan malas. Dan dengarkan olehmu akan yang memberi manfaat. Pengajian, sila pergi. Pengajian yang boleh memberi manfaat. Bukan pengajian yang tidak memberi manfaat. Ada pengajian yang sia-sia, yang buat letih dia datang, tapi ilmu tak dapat. Dan mintalah doa oleh kamu dikurniakan anak, dikurniakan Allah anak yang soleh. Kerana 3 perkara ini sahaja yang boleh memberi manfaat bagi diri kita selepas daripada bercerai nyawa kita dengan badan kita. Yang lain tak boleh bantu. Ya, perabot yang mahal tak boleh bantu, harta benda tak boleh bantu, rumah tinggal kosong aja, kereta tinggal lapuk je. Sekarang ni kereta lapik bata di bawah. Dulu kereta tu hebat. Sekarang ni tayar dah pancit, orang lapik dengan bata. Tak ada siapa nak bersih dah. Tinggal itu aja. Dulu kolam-kolam ikan dia banyak ikan, lah tinggal kering kontang dengan nyamuk Aedes saja. Mana tuan dia? Tuan dia tak ada dah. Kain baju dia bergantung je sekarang dalam almari. Mana tuan dia? Tuan dia mati dah. Yang dibawa kepada kita 3 ya. Wakaf ada tak? Ilmu manfaat ke tidak? Anak ada tak yang memberikan doa anak soleh? Saya dah kata pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada harta, pergilah sponsor anak-anak yatim, yang fakir miskin, sponsor dia apa? Pergi mahal-mahal tahfiz, tengok yang mana anak yatim miskin, tolong dia apa? Sebulan 250. Selagi makcik hidup, makcik belanja hang. Mudah-mudahan hafal Quran nanti, pahala hang hafal dapat kat makcik. Pasal makcik duk sponsor hang. Mudah-mudahan. Carilah. Daripada duk sedekah tentu halal kat Astro. Dengan Astro tak kira. Sedekah tiap-tiap bulan, kan ada faedah akhirat pun. Tapi untuk anak yatim, baru ni ada satu perempuan, 3 orang anak, suami mati aksiden, kena langgar lori, pecah kepala. Mai nak duduk di sekolah saya, anak yatim 3 orang. Muda lagi mak ni, 38. Siapa nak bagi nama? Ya, kesian tuan-tuan. Kau kerja apa? Kau tak kerja apa lah, duduk berniaga kuih lah. Allah, tu anak-anak jana ni nak letak kat ustaz ni. Kau serah pada ustaz lah, insya-Allah. Dia serah anak dia, bukan dia. Nah, tuan-tuan kena faham tu. Kita membantu insan yang lemah, insya-Allah. Siapa tuan-tuan kecil-kecil anak ni mati balik kerja jual ikan. Suami jual ikan,
Langgar dek lori, hancur kepala dia. Sian anak-anak ni, mata duk terkebir-kebir hitam je mata ni. Anak-anak yatim. Tolong pokok macam ni banyak tuan-tuan. Padang tu tolonglah juga, jangan tak tolong pula Padang tu. Tapi Padang tu jauh. Yang di Padang tu jauh. Boleh tolong, cuma depa kejut kita dengan bulu runcing je, itu je lah. Tapi kalau anak yatim di Malaysia ni, insya-Allah dia tak baling batu, dia tak baling dengan bulu runcing, dan dia tak bakom dera kita, insya-Allah. Insya-Allah. Tambah pula depa hafaz Quran, insya-Allah dia tolong doa lagi. Dia bapak tak ada, dia mak tak ada, kita duk bagi belanja makan tiap-tiap bulan pada dia. Takkan dia tak doa? Ya Allah, pahalaku baca Quran, pahalaku hafal Quran, aku sedekah lah pada maklum nak, dialah yang duk sponsor aku makan. Mudah-mudahan teranglah kuburnya ya Allah, sampai pahala dia. Walaupun dia bukan anak kita, pasal dia doa. Doa, ud'uni astajib lakum, mintalah pada aku sampaikan, makbulkan doa kamu. Baik, habis. Bermula murad. Bermula murad. Murad maknanya yang dikehendaki dengan anak yang soleh, yang di dalam hadis ini tersebut. Apa dia anak yang soleh? Kata dia, anak yang mukmin, anak orang beriman. Anak orang beriman maknanya bukan anak kita tu kafir. Kita mak bapak Islam, tiba-tiba anak kita murtad. Anak tu murtad pasal menikah dengan orang Afrika. Murtad. Duk di Afrika ni dia doa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah mak aku, terangkanlah kuburnya. Tak ada makna doanya, sebab dia orang kafir. Walaupun dia doa kepada Allah Ta'ala, bagi mak dia Islam. Dan kata dia, doa orang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat, sama ada ia soleh atau fasik. Yang kedua maksudnya ialah, anak-anak itu walaupun dia jahat sekalipun, tak semayang, tapi bila dia doa, dia sedekah untuk mak bapak dia, tetap sampai. Dia tak semayang, tapi dia buat more atas nama bapak dia, arwah, sampai pahala pada bapak dia, walaupun dia tak semayang. Dia ambil more, bubuh lauk dalam mangkuk 3 tingkat tu, dia buat balik rumah, semayang tidak, tapi dia more ni atas arwah bapak dia, dia dapat pahala, bapak tu dapat pahala. Maka iaitu diberi pahala akan ibu bapaknya dengan sebab doa anaknya, dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai kepada pahala kepada ibu bapaknya di dalam kubur, walaupun anaknya itu fasik sekalipun. Janji anak itu buat benda baik. Macam saya kata tadi, anak tu tak semayang, tapi dia sedekah atas nama bapak, sampai pahala tu pada bapak. Yang tak sampai pada dia, sebab dia tak buat amalan semayang. Baik, setengah daripada faedah dapat anak ialah anak itu bermanfaat pada hari kiamat kepada ibu bapaknya, dengan syarat apabila mati anak itu ketika kecil. Faedah kedua dapat anak ialah, kalau anak tu mati kecil, mak bapaknya akan dapat manfaat di hari kiamat. Nabi bersabda, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah, bahawasanya sesungguhnya anak-anak kecil yang mati menarik kedua ibu bapaknya masuk ke dalam syurga. Salah dia, ustaz, anak saya tak mati-mati ustaz. Balik nanti jangan tuan-tuan picit hidung pula, pergi pekuk dengan bantai mati budak. Kenapa abang bunuh anak kita abang? Mudah-mudahan kita masuk syurga. Iyalah. Itu pun seorang suami yang bengong. Kalau dia mati, redha. Kalau dia belum mati, didik anak-anak jadi sihat, jadi selamat dunia akhirat. Kalau dia mati, sabar. Bukan bila mati saja anak kompom masuk syurga. Dia ada syarat. Syarat pertama, mak bapak mesti sabar. Syarat kedua, mak bapak mesti redha. Kalau mak bapak pingsan, menjerit, melolong, tak dapat. Kalau mak bapak selepas dia mati, anaknya itu mati, diungkitnya sampai sekarang tak selesai-selesai lagi, diungkit macam-macam, tak dapat. Ini salah ambulans tu lah, lambat sampai. Kalau dia
awal hidup lagi anak saya. Driver tu lah bodoh, kata dia. Tak dapat bapak yang cakap macam itu. Udah mati-matilah. Sudah, anak tu dah ahli syurga. Ada pelajar saya yang mati, anak dia dalam bulan Ramadan, mati 2-3 hari. Lepas bersalin, mati. Saya kata, akak sabarlah akak. Anak akak confirm masuk syurga. Tak payah buat tahlil, Ustaz? Tak payah. Yang kena buat tahlil akak. Yang kena buat tahlil kita yang hidup ni. Tak, kita ni mati baik kan mati jahat. Tuan-tuan lah kena banyak tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Budak tu confirm syurga. Nak tahlil apa lagi? Telqin pun tak payah. Yang kena telqin, yang tukang baca telqin tu. Kita ni dosa berlambak-lambak. Budak kecil dosa apa? Tuan-tuan jangan duk baca telqin pada budak umur 6 tahun. Ya Ihsan bin Zainal, apabila kami tinggalkan kamu, janganlah bimbang dan gentar. Pirah, budak tu ada apa? Malaikat pun tak soal dah. Kubur peluk dia. Malaikat jaga dia dah. Yang belum tentu kita, hak umur 60, 36, 76, 69 kita. Kena faham tuan-tuan keistimewaan. Patut-patut bila anak ni kecil mati, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tidak menangis siang malam, tak puas main. Kenapa Allah cepat sangat ambil anak? Banyak macam itu. Kenapa anak saya? Kenapa tak anak jiran saya? Jiran kata, apa anak aku pula? Kata dia. Tak payahlah. Udah mati tuan-tuan. Ini kain baju anak tak diberi pada orang, disimpan, dipeluk, dicium punya bantai anak dia. Anak patung pun dipakaikan dengan baju seluar anak supaya hilang kerinduan pada anak. Ini semua kaut. Kalau ada anak-anak isteri kita buat macam itu tuan-tuan, sampai baju baby tu dipakaikan pada baju teddy bear dia tu, konon-kononnya nak ingat ni anak aku, tentang bakar je teddy bear tu. Kamu tak reda. Anak ni ahli syurga. Dia tunggu kita depan pintu syurga. Oh iya ke abang? Ingatkan eliket? Tak ada maknanya eliket. Dia pun tak benar Islam, nak nunggu kita apa? Baik. Dan sabda Nabi lagi, bahawasanya kanak-kanak yang kecil dikata baginya, masuklah kamu dalam syurga. Mereka akan berhimpun dalam satu tempat di padang mahsyar. Dia tak payah tunggu lama-lama matahari sejengkai di kepala tak jumpa. Kita ni nanti tuan-tuan semua rasa peluh sampai ke hidung. Budak-budak ni tak rasa peluh tu. Mereka takkan masuk syurga tanpa hisap. Kita macam-macam benda yang kena hisap. Mereka tak ada hisap, tak ada kira bicara. Ini istimewanya. Sebab tu kalau tuan-tuan ini ada seorang, 2, 3 anak yang mati, patut senyum. Ada seorang calon anak aku ahli syurga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Patut senyumlah. Tapi ada setengah orang semayang pun tidak. Tak semayang mat. Anak saya 2 orang mati accident ustaz. Dua-dua syurga dah. Buat apa saya semayang lagi? Saya bapak syurga juga kita. Yelah, betul lah kamu tu. Tak semayang kamu rupa dia. Bila malaikat kata, oi budak-budak, masuk syurga. Macam kita lah, kalau buat kenduri, yang kita bagi makan dulu budak-budak. Buat ceramah perdana, nak bagi budak-budak senyap, bagi makan nasi dulu. Semua budak-budak. Begitulah di hari kiamat. Budak-budak masuk syurga dulu. Selesaikan kamu dulu. Masuk syurga. Malaikat bawa mereka masuk syurga. Sampai depan pintu syurga, marahlah budak-budak tadi. Kami tak nak masuk dalam syurga. Sudah. Apa tu? Melainkan bersama dengan kedua mak bapak kami. Meraung depan pintu syurga. Kami nak mak, kami nak pak, kami tak mau masuk, kami nak pak kami nak mak kami. Maka malaikat berkata, bapak kamu, mak kamu tak boleh. Mereka ni banyak banyak urusan. Bukankah Allah Ta'ala kata,
setiap satu nikmat kita, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian setiap nikmat yang kamu dapat, semua kami kira. Tu dia tuan-tuan. Semua nikmat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Na'im nikmat. Tuan-tuan, nikmat handphone ada berapa? Nikmat Allah soal. Kamu telefon siapa? Kamu SMS dekat siapa? Allah tanya. Kepiah ada berapa? Kamu pakai untuk apa? Allah tanya. Rumah ada berapa? Beli dari mana? Duit apa? Bayar bulan-bulan tu riba ke dengan bayaran Islam? Allah tanya. Kereta beli dengan apa? Buat apa? Guna untuk apa? Ui, banyaknya tuan-tuan. Pinggan mangkuk, alkorok, alkopal, klorok. Tuhan tanya. Banyaknya tuan-tuan. Kasut tuan-tuan berapa pasang? Akak-akak. Tuhan tanya. Bonia, sonia. Tuhan tanya. Beg tangan. Pi ke Italy, beg tangan. Pi ke Medan, beg tangan. Pi ke Petaling Street, beg tangan. Tuhan soal. Tengok gelang tangan banyak, tengok jari banyak cincin, garu di tengkok rantai, garu di kaki rantai, garu di telinga subang. Oi, Tuhan soal. Banyaknya benda Tuhan nak soal. Tengok dalam peti air, ayam mati, Allah soal dalam peti air. Ayam hidup mau Allah soal. Buka-buka peti air, keluar ayam, Allah soal makanan yang kita makan. Oi, banyaknya. Abang Haji tu, serban berapa lah Abang Haji? Allah soal. Setiap satu nikmat, tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Duit tuan-tuan, harta kita, berapa banyak lah. Kalau sekarang lah, kalau tuan-tuan nak kira, nak tulis pinggan harta benda tuan-tuan, pinggan mangkuk semua ni, tak tertulis sekarang. Plekat yang kita beli sejak tahun 48 sampai sekarang berapa lai lah. Kita lupa dah, tapi Tuhan ingat. Allah tanya, cak gajah duduk, hang beli di mana? Curi ke apa? Cak gajah berlari. Kasut selipar yang kita beli sejak tahun 79, berapa banyak? Berapa banyak orang yang pakai selipar dia ambil yang semayang Jumaat siang tadi. Kasut dia hilang, dia pakai kasut orang. Tu ada satu di bawah. Tuan-tuan ingat Allah tak soal ke? Balik sekali lagi, pergi hantar balik kat masjid tu, lempar kot pagar. Ni bukan kasut aku. Tapi setengah orang dia tak faham. Saya datang berkasut, kenapa saya pulang tak berkasut? Sebab itu saya terpaksa mengambil kasut, supaya saya berkasut. Buatlah tuan-tuan, jagalah tuan-tuan. Itu nikmat. Budak-budak nak ditanya apa? Mereka takkan ditanya, mereka terus masuk syurga. Maka malaikat berkata kepada mereka, masuklah oleh kamu akan kedua-dua bapa kamu bersertanya ke dalam syurga. Dalam satu lagi hadis, Nabi tanya, Allah tanya pada malaikat, kenapa budak-budak ni tak nak masuk syurga? Malaikat kata, sesungguhnya engkau lebih mengetahui pada kami ya Allah. Mereka tak nak masuk sebab mak bapak mereka tak ada. Kata Allah pada malaikat, suruhlah mereka cari mak bapak mereka. Maka budak-budak tadi pun cari mak bapaknya. Yang belah kanan pegang bapak, yang belah kiri pegang ibu, berjalan bersama-sama masuk syurga. Ini dia tuan-tuan, kelebihan orang yang mati kecil. Mak bapak dia diheret sama masuk syurga oleh anak-anaknya. Barang siapa yang ada baginya seorang anak perempuan, dia tak sebut anak laki-laki, dia sebut anak perempuan. Tuan-tuan, sini ada anak perempuan, Siti, ya, Balqis, Siti, Nurhaliza dan sebagainya. Anak perempuan itu Rafi'ah, Rasidah, Sabariyah dan sebagainya. Siapa-siapa yang ada anak perempuan, diajarinya akan dia adab. Disuruh tutup aurat, disuruh berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, diajar tentang agama, suruh anak semayang, anak tadi baik, dia ajar anak dia baik dengan hukum hakam dan adab.
Kemudian anak perempuan tadi diberinya makan akan dia, dan diperbaiki makanannya, dan menyempurnakan segala nikmat atas anak tadi dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nescaya anak perempuan itu di hari kiamat berada pada kanannya dan kirinya, memelihara mak bapaknya daripada api neraka, hinggalah mak bapaknya masuk ke dalam syurga. Inilah satu hadis nak memberikan kepada kita, Islam tidak pernah memandang berat sebelah pada orang perempuan. Masih lagi terdapat orang-orang Melayu yang tak suka anak perempuan. Dia lebih bangga dengan anak laki-laki. Cukup bangga kalau dapat anak laki-laki. Dia tak suka anak perempuan, sebab anak perempuan nanti kahwin tinggalkan dia. Dia tak suka dapat anak perempuan, nanti anak perempuan ni beranak menyusahkan dia. Tapi Nabi kata dalam hadis ini, siapa yang bela anak perempuan elok-elok, agamanya bagus, anak perempuan itu akan menghalang dia daripada api neraka dan memasukkan mak bapak ke dalam syurga. Tuan-tuan, tolong betulkan balik pahaman tuan-tuan tentang anak perempuan. Jaga elok-elok. Kenapa yang anak perempuan ini susah, istimewanya sampai tahap macam ini? Sebab kata Rasulullah, sebab memelihara anak perempuan lebih sukar daripada memelihara anak laki-laki. Tadi ada orang telefon, semalam telefon saya, anak dia 14 tahun, tingkatan 2, lari seminggu dah ikut jantan. Seminggu tinggal mak bapak. Tolonglah ustaz buat sembahyang hajat. Dia lari ke mana kak? Tahu tak dia lari mana? Tahu. Rumah boyfriend dia tu pun tahu. Report lah polis. Suruh polis pergi ambil anak tu. Kalau kau nak ambil kan gaduh ke apa ke, pergi report anak saya lari tak ada, sekarang dipercayai duduk di situ. InsyaAllah. Boleh ke ustaz? Boleh. Apa tak bolehnya? Pagi dia telefon, malam dia hantar mesej, anak saya telah pun dapat dibawa balik dengan bantuan polis. Terima kasih atas nasihat ustaz. Tuan-tuan, yang itu pun tanya saya. Patut report polis, dah tahu anak lari duduk situ. Ada kucing Parsi hilang pun report kat saya. Kucing Parsi, saya kata dah tak ada dah kak. Kalau dah seminggu tak ada dah. Tambah rumah kak tu banyak orang Vietnam. Dia mau buat sate kak oi. Susah hati. Macam-macam. Ada yang datang mengadu pada saya, ustaz, majikan saya tidak mencalonkan dalam perkeso. Saya kata itu kerja pejabat tenaga rakyat, jabat buruh, sumber manusia, bukan untuk saya. Pi report kat sana lah pejabat sumber manusia, pi. Yang bukan-bukan tuan-tuan. Saya kadang-kadang menung tengok orang ni. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, saya ni mengalahkan YB lagi. YB tak ada sibuk macam saya. Sibuk-sibuk YB pun open house pergi. Saya langsung tak sempat pergi tuan-tuan. Banyaknya masalah. Ada orang yang buat sembahyang istikharah. Dia nak pergi Mekah. Siapa nak bela anak-anak dia 6 orang? 3 kali buat istikharah, nampak muka saya. Ini saya tak bohong ni tuan-tuan. Dia datang jumpa saya, ustaz, saya nak hantar tempat ustaz juga untuk bela anak saya. Anak dia yang paling kecil 8 bulan. Tolonglah ustaz. Allah. Nak pergi haji betul ke ni? Insya-Allah ustaz, dah dapat, dah kompon dah. KT berapa semua dah dapat. Kami percaya pada ustaz je. Kami buat 3 kali istikharah, 3 nampak ustaz. Alhamdulillah. Ambil lah. InsyaAllah minggu depan dia hantar. Saya cari satu makcik bela anak-anak dia. Yang mana anak yang dah besar masuk kem cuti sekolah. Ya, 29 hari bulan sampai 28 hari bulan 12, 29 hari bulan 11 sampai 28 kem cuti sekolah. Sebulan di sekolah saya. Siapa nak hantar anak dia masih lagi dibuka. Hantarlah. Yang paling kecil 8 bulan tuan-tuan. Ada orang yang lepas semayang di masjid, dia hantar mesej, saya semayang di masjid, semayang duha semua-semua, lepas aja semayang terus nampak muka ustaz. Terkejut saya ni. Saya yakin ustaz saja dapat menyelesaikan kekhusatan yang timbul dalam diri saya. Boleh ke saya datang jumpa ustaz? Boleh. Kekhusutan dia ialah
nak pinjam duit. Menung tuan-tuan. Tak tahulah. Yang bukan-bukan. Kalau nak kelentong tu kelentong yang betul-betul lah. Ini kelentong siap guna sembahyang duha lagi ni. Dia ingat kita ni banyak duit gemak ni. Dia pun penyakit manusia ni. Baik, kemudian tidak ada rezeki yang diberi akan 2 anak perempuan. Dia kata tiada daripada seorang diberi rezeki akan 2 anak perempuan. Tadi seorang, sekarang ada 2 anak perempuan. Cik Loman berapa anak perempuan? Seorang. Yang ni 2 orang pula. Siapa yang ada 2 orang anak perempuan, maka dia pun memberi kebajikan kepada anak-anak itu selama anak itu belum berkahwin. Maka kata Rasulullah, bapaknya, maknya dengan aku di hari kiamat macam ini, menjadi jiran aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kalau teringin nak jadi jiran Rasulullah, bela anak perempuan elok-elok. Yang mana yang tak bertudung sekarang, suruh bertudung. Kenapa daddy ni? Apa daddy? Ayah lah. Dulu ayah tak kisah pun Siti bertudung ke tidak. Ayah nak jadi jiran Rasulullah, pakai tudung. Keluar rumah pakai tutup aurat elok-elok. Jangan duk pakai kain belah lagi. Saya baru ni suruh balik satu hamba Allah datang jumpa saya pakai baju t-shirt, main nak minta ubat menerah hati anak dia. Pakai baju t-shirt yang tengah-tengah ni, terbelah ni. Tudung tak pakai, main t-shirt yang jadi longgar punya. Dia punya ni, apa nama, teluk belanga dia tu. Bila duduk dengan saya sekejap-sekejap, dia tarik ni, dia tarik heret balik. Udah runduh dari sini, nampak baju dalam pula. Tarik belah sini, jorok belah sini pula. Saya kata, kak pergi balik dulu, kau datang balik. Saya pun susah hati. Sekali dia tarik je ni, buka je tu. Buka je, tarik je ni pula. Macam manalah nak bagi terang hati anak. Akak pun tak terang. Terang kau lain. Susah hati tuan-tuan. Saya kata, kak balik dulu, saat lagi datang balik. Petang dia datang balik pakai baju kurung. Ada baju kurung. Kadang-kadang tu pun masalah. Asyik baik jumpa saya. Tu yang kena rogo, kena rabak. Kalau jumpa pok-pok teruk, saya ni setakat ni insya-Allah tak teruk lagi. Kau ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Kena iman tak ada ke? Bahaya ni, saya minta lah kakak, ya, untuk makluman tuan-tuan, saya ni tak tahulah, dalam sehari tak kurang daripada 80 SMS, telefon. SMS saya belum masuk telefon. Saya rasa saya datang dari Ipoh pagi tadi pukul 8.30 sampai di KL pukul 12. Saya agak telefon saya 30 kali berdering. Dah lah saya buat kereta. PA saya tidur sebelah. Sak-sak angkat, sak-sak duk pakai ni, sak-sak pakai ni. Dia tak larat jemu tuan-tuan. Macam-macam masalah. Jadi saya minta lah yang mana yang nak cakap dengan saya tu, cakap straight lah. Straight to the point. Apa benda yang nak cakap. Tak payahlah ustaz, saya cakap elok ustaz, saya ada masalah sikit. Kadang-kadang tuan-tuan lembek tengkuk saya dengar ni. Mula-mula mengadu masalah, lama-lama ustaz, sudah. Bila dia naik 6 harakat tu, adalah makna lain. Kalau dia tak ada harakat tu, ustaz, tu tak ada harakat tu, kita tak okey tu. Ustaz, dia mulalah. Jadi saya minta lah tuan-tuan, jangan kata saya sombong. Ada orang hantar mesej pada saya, ustaz sombong. Saya mesej tak jawab, saya telefon tak angkat. Saya nak mesej, nak jawab apa, saya tak reti nak jawab. Dia macam-macam bunyi mesej, bunyi-bunyi. Nak baca tu pun saya geli. Nak jawab apa? Kadang-kadang hantar yang lucah, kadang-kadang pergi hantar yang benda yang tak sepatut ditanya pada seorang ustaz. Yang dia tanya tu patut-patut ditanya oleh Ismail Tambi ke apa ke. Baru betul pakar sakit puan ke sakit tuan tu, bukan saya punya. Jadi saya malas sebut di sini, cuma saya nak ambil kesempatan dalam rakaman kita ni, minta khususnya pada kaum ibu yang selalu telefon saya, SMS, ya, setakat ni insya-Allah lah tuan-tuan,
Tak ada lagi lah saya teringin ke apa-apa, jadi saya minta lah, saya jelaskan dari situ, ya, supaya jangan timbul perasaan-perasaan benda-benda yang tidak menyeronokkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak berlintah langsung dengan saya, tuan-tuan boleh terus pergi ke laman web saya, senang. Tu cakap je, nanti saya jawab lah dalam web saya tu, www.albarakah tu. Hantar je di situ, nanti saya jawab apa persoalan tuan-tuan, ya, yang tuan-tuan nak adukan. Kadang-kadang saya terasa pun ada kecil hati, pun ada yang maki hamun pun banyak. Dia tak seronok bila mesin-mesin lucah, mesin-mesin ayat-ayat power-power ni yang sampai. Setakat kita nak mengadu soalan, apa masalah, itu je, jangan lebih daripada itu. Jangan duk tanya ustaz tak teringin ke lagi nak menambahkan cawangan, tak payah. Okey, janganlah hantar yang bukan-bukan. Saya takut jadi benda yang lain. Setakat ni saya duk kontrol benda ini supaya tak jadi. Tapi kalau jadi, buat macam mana? Rezeki kita terimalah kan, macam mana. Setakat ni janganlah tuan-tuan, saya minta, ya. Baik, yang seterusnya saya cakap macam ini sebab banyak, itu saya cakap, ya, banyak sangat. Ada orang semata-mata datang nak nengok aja Ustaz Kazim di Ipoh, itu aja. Daripada KL, daripada Johor, daripada Singapura, nak nengok aja. Ada datang nengok, tak berkelip. Dalam CD nampak tua, sekarang nampak muda pula. Ya Allah, macam-macam tu tadi. Saya minta betul-betul kita secara profesional nak mengaji betul-betul. Jangan ada niat-niat yang lain. Ada yang datang jumpa saya nak minta duit 150,000 nak pinjam beli rumah. Ada yang nak pinjam duit nak menikah anak. Ada yang minta supaya nak bagi cerai orang. Malah ada orang yang minta saya bomokan sampai mati. Saya kata saya bukan bomo. Saya bukan bomo. Ustaz bagi mati Ustaz, saya tahu Ustaz boleh buat. Berapa ribu Ustaz nak? Ini pun ada tuan-tuan yang bukan-bukan datang. Yang datang daripada jauh pun ada tanya. Soalan dia cukup pedas. Ustaz amno kepas. Itu je. Saya tanya Tuan Haji datang nak tanya itu je. Itu je Ustaz. Lagi puas hati saya Ustaz. Subhanallah. Habis dia tanya, dia pun balik. Assalamualaikum. Balik. Duit tu dah saja pergi balik RM58 ke mak. Belum masuk minyak makan lagi. Tak apalah tuan-tuan, janji dia puas hati. Jadi soalan yang mesti profesional. Jangan ada soalan yang menyentuh. Ajak buat itu, ajak buat bisnes, ajak saya jadi duta produk. Minta maaf, saya tak berminat untuk menjadi duta mana-mana produk. Ya, sebab saya dapat maklumat. Dia kata, Ustaz tolonglah Ustaz, kami nak beli CD Ustaz ni kena booking, kata dia. Kena ulang cetak lah, booking. Kalau tak booking tak dapat. Ada satu syarikat datang minta saya tunjuk macam ni je, iklan kopi. Saya tu minta maaf, saya bukan jenis itu. Saya nak mengajar. Ada yang tawarkan saya jawatan untuk jadi itu bukan. Saya tidak mahu. Saya hanya nak sekolah saya saja. Tambah sekolah saya sekarang sudah pun buka Mahat Tahfiz 2 minggu yang lepas, selepas hari raya. Setakat ini dah ada 20 pelajar Mahat Tahfiz Al-Quran. Dan tahun depan kita akan ambil lagi sampai 40 orang pelajar tahfiz. Lagilah saya nak tumpu pada sekolah saya, sekolah tahfiz. Cita-cita saya untuk buat tahfiz telah pun berjaya. Jadi kalau tuan-tuan pergi sekarang di sekolah saya, ada 20 pelajar tahfiz yang sedang menghafaz Quran. Yang tak sabar-sabar nak masuk, kita terimalah. Kita kata tahun depan, dah Ustaz, nak sekarang juga, masuklah. Jadi tuan-tuan yang mana nak masuk tahfiz saya, siap dengan akademik, SPM dan PMA pun kita sediakan tahun depan. Temuduga pada bulan 12 awal tahun nanti. Jadi tuan-tuan boleh buka laman web kita, ambil borang di situ dan hantar balik borangnya, akan dipanggil surat untuk temuduga. Syaratnya 13 tahun ke atas, lelaki sahaja. Dan tahun hadapan insya-Allah perempuan akan dibuka. Jadi tuan-tuan yang mana nak masuk tahfiz, buatlah. Dan saya pun dah bincang dengan PA saya, tahun hadapan saya nak kurangkan ceramah-ceramah di luar untuk memberi tumpuan kepada tahfiz. Ya, sekarang ni saya terlalu banyak berjalan di luar. Sebulan saya berjalan 30,000 km, 25,000 hingga 30,000 km. Semua tempat saya berjalan, tak duduk di rumah. Ya, tak duduk langsung di rumah. Besok pagi di satu hari di KL, hari Ahad satu hari saya keluar, hari Isnin pun gitu juga. Jadi dah sampai masanya saya ceramah ni dah 18 tahun.
dah sampai masa saya tumpu balik pada sekolah tahfiz saya. Saya mula mengajar tahun 90, tahun 93, tahun 92 saya dah mengajar lah. Ya, maknanya hampir 18 tahun saya mengajar. Dan mengajar saya mula-mula ialah sekolah tahfiz. Jiwa saya memang saya sangat sayang kepada budak-budak tahfiz. Saya pernah mengajar budak-budak tahfiz 15 orang, 3 bulan saja boleh ingat 3 juzuk Al-Quran. Ya, boleh jadi juhal peringkat negeri 3 juzuk. Main bola sambil hafal Quran, jogging sambil hafal Quran, main badminton dengan demo sampai hafal Quran. Saya bawa budak-budak jogging dalam kampung, seorang satu ayat, seorang satu ayat, patah balik ke belakang, datang ke depan, patah balik ke belakang, sampai satu kampung saya buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kena gayanya memang budak-budak ni boleh ingat Quran dengan kesungguhan daripada guru. Saya takut bila saya mengajar luar banyak, saya tak boleh tumpu pada anak-anak. Akhirnya harapan mereka, harapan mak bapak tak kena. InsyaAllah saya akan kaji baliklah tahun depan Kemensak ni ada ke tidak. Ya, kalau agak-agak susah kita stop lah. Ya, InsyaAllah mana-mana tempat yang bermasalah memang kita akan stop kuliah sebab saya nak tumpu pada sekolah-sekolah saya. Baik, yang terakhir. Baik, kata Nabi, tadi 2 orang anak perempuan. Siapa yang ada 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, dia sabar di atas susah mereka itu. Anak perempuan ni tuan-tuan, kalau orang tak kacau dia ngacau orang. Itu masalah kita anak perempuan. Kalau anak kita tak ada ngacau orang ngacau dia. Kalau di kampung tu ngendap. Tambah-tambah ada kes yang saya jumpa tuan-tuan, anak perempuan buat masuk jantan, naik tingkat atas rumah dia. Mak bapak tidur di tingkat bawah, tak tahu anak dia projek di tingkat atas. Jahatnya zaman sekarang ni punya budak-budak. Sabar dengan kerana anak perempuan, susah bela anak perempuan, dan sabar di atas kedukaan mereka. Ada satu bapa yang anak dia 16 tahun. Anak dia berumur 16 tahun, mengandung anak dia. Tak tahu nak buat apa. Datang mengadu, ustaz, anak saya 16 tahun. Sekarang mengandung 7 bulan. Saya kata yang jantan tu dah kena tangkap. Dah, sekarang dah kena tangkap. Kenal jantan tu. Saya dah jumpa dengan bapak dia ustaz, saya dah jumpa dengan mak budak ni. Saya kata tolonglah jaga anak hampa duk bawa anak saya. Saya dah kepung anak saya, dah kunci pintu ustaz. Dia keluar juga ikut budak jantan tu. Yang lebih malang ustaz, mak bapak budak laki-laki ni tahu anak mereka bawa anak saya. Saya pukul anak saya ustaz, saya tampar anak saya malam-malam keluar. Tapi ustaz tahulah anak perempuan saya pening ustaz. Saya kerja, isteri saya pun kerja, mereka pergi sekolah, mana saya boleh kontrol ustaz? Dalam duk nasihat, dalam duk marah, dalam duk pukul, duk kunci pintu, mengandung juga. Sekarang anak tu buat apa? Saya dah berhentikan sekolah setahun. Pak saya nak bersalin ni. Soalan saya pada ustaz, kalaulah dia bersalin nanti, anak tu saya nak buat apa? Nak serah kepada JKM atau nak serah kepada orang yang nak bela, atau saya nak serah kepada pusat jagaan yang banyak sekarang ni orang yang mengandung luar nikah duduk sini sampai beranak dibasuh dan sebagainya. Saya kata dekat dia, abang, kalau abang serah pada kebajikan masyarakat, serah kepada orang nak jadi anak angkat, serah pada pusat-pusat asuhan macam itu, anak abang lepas beranak abang bagi, anak abang takkan rasa susah bela anak. Kalau ikut saya lah abang, biar anak abang beranak, bila beranak biar dia susah bela anak malam-malam tak boleh tidur. Biar dia rasa susah menyusukan budak, memandikan budak, basuh berak budak, bawa anak pergi klinik, bawa anak pergi sana, usung sana sini. Biar dia susah. Bila abang pergi hantar dekat tempat orang lain, dia jadi senang balik. Dia tak ingat anak dia tak ingat nak menyusu, dia tak ingat apa, nanti dia buat hal lagi. Bagi saya lah abang, bela lah, biar anak abang tu rasa susah. Kalau nak kira malu, benda dah jadi abang, nak kira masyarakat jiran
Tak mengandung pun kata, mengandung pun mereka kata. Yang penting anak tu tak salah. Bila abang bela anak tu, pahala besar. Anak abang pula dah taubat, benda dah taubat ni selesai lah abang. Kalau abang kira pahala, belalah. Kalau nak kira malu masyarakat kata, memang dah jadi lumrah. Dan tuan-tuan, kita sebagai masyarakat kena ingat, mana ada mak bapak yang suka anak dia mengandung tanpa nikah? Tuan-tuan ingat suka ke anak-anak mengandung tanpa suami? Bapak malu, mak malu, mana nak taruh muka? Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu mak bapak ni dah marah, dah jaga, dah nasihat, dah pukul anak dia. Tapi anak zaman kita sekarang bukan zaman dulu-dulu. Dulu-dulu pun teruk. Tuan-tuan cuba tengok Seri Mersing tu. Tuan-tuan ingat tak cerita Seri Mersing tu, Damak tu? Anak dia lari kot bawah rumah. Lantai dia tembuk, lantai dia lari. Itu zaman Seri Mersing. Zaman Seri sekarang ni, anak bunian pun lari, tinggal bunian. Tu nama dia sumpah bunian. Tak mau hidup bunian, nak ikut Adam. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, sepatutnya bila masyarakat kita yang ada anak dia mengandung, kita sebagai anggota masyarakat pergi rumah dia. Tak tahu lama kami simpati pada kamu man. Budak-budak zaman sekarang memang tabiat macam ni. Bila kita tegur marah, bila kita marah lari, bila tak marah sakit mata kita tengok. Kami tumpang simpati pada kamu. Jadi kami anggota masyarakat datang ni nak bagi semangat pada kamu. Kamu jangan malu, kamu jangan apa. Kami faham kedudukan kamu. Sekarang ni jadi benda ni pada anak kamu, tak semestinya tak jadi pada anak kami. Jadi sama-sama lah kita ambil pengajaran. InsyaAllah kita tolonglah kamu man. Apa patut nak buat pada anak kamu? Kita akan bincang benda ni. Dan lepas ni kita buat satu cara macam mana anak-anak dara kalau naik motor dengan anak jantan ke apa kan. Mulai saat ni kita kena jaga lah. Sepatutnya macam itulah masyarakat. Anak dia isap dadah. Tuan-tuan tahu ke mak bapak yang suka anak dia isap dadah? Tak ada. Tapi mana buat macam mana? Jadi kita jumpa mak bapak dia bagi semangat, bagi kekuatan dan cari jalan. Macam mana nak selesai? Bukan dengan boykot, kutuk, tibai, pulaukan dia. Ini yang kita tak mau. Kita kutuk mak dia. Kita kata tu anak dia yang mengandung tu. Duk mengaji rajin anak mengandung. Banyak orang macam itu. Tu bapak dia tu. Harap duk pergi masjid dia. Tapi anak mengandung. Dia lupa dia ada 3 lagi anak perempuan dia di rumah. Dia tak tahu. Kita kata pada orang, tunggulah tuan-tuan, dia mai pula pada anak kita. Baik, Nabi kata, siapa yang ada 3 anak perempuan sabar dengan anak perempuannya, nescaya dimasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat akan mereka. Maka sembah seorang laki-laki, ya Rasulullah, adakah seorang pun demikian? Adakah 2 orang pun demikian? Kata Rasulullah, seorang anak pun jadi, 2 orang anak pun jadi, 3 orang anak pun jadi. Siapa-siapa yang bela seorang anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, sabar dengan kerana anak perempuan, mak bapaknya beroleh syurga, dan anak perempuan tadi penghindar daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah saya diminta oleh Ustaz Zuhair untuk mengeluarkan satu CD yang cukup bagus, himpunan ayat-ayat dan doa-doa mustajab amalan Rasulullah, yang dibaca oleh Ustaz Ilyas Ibrahim, yang didoakan oleh Ustaz Al-Imam Al-Alamah Sayyidi Syekh Yusuf Mahyuddin Al-Bakhur Al-Hasani. Ya, saya baca di sini tadi Ustaz Zuhair tunjuk ni, saya baca dia punya salah silah ayat-ayatnya, ya, sampai di bawah ni. Ya, alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh baca untuk amalan kita sehari-harian. Baik, cukup sekadar itu. Sebelum saya akhiri kuliah saya, bagi anak-anak tuan-tuan yang nak masuk tahfiz, ya, boleh ambil borang sekarang. Dan bagi yang nak masuk kem cuti sekolah pun boleh dibuka. Sekarang pendaftaran dibuka. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.